Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid, kita berjumpa lagi pada sesi PDPR Bahasa Melayu kali ini. Tajuk kita pada kali ini ialah Karya Seni Negaraku. Cikgu yakin semua sudah bersedia. Baiklah, mari kita teruskan. Baiklah murid-murid, standard kandungan kita pada kali ini adalah 5.2 memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Dan standard pembelajaran kita pula adalah 5.2.3 kurungan 1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut konteks. Kurungan 1 iaitu kata ganda penuh. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah pada akhir PDPR murid dapat menggunakan kata ganda penuh mengikut konteks. Dan kriteria kejayaan kita, murid-murid akan berjaya. Murid berjaya sekiranya menggunakan kata ganda mengikut konteks dengan betul dan tepat. Murid-murid, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan aktiviti yang pertama, iaitu membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Untuk ini, semua murid-murid boleh buka halaman Kutek muka surat 99. Dan kemahiran kita pada hari ini adalah tata bahasa. Kita belajar tata bahasa. Baik. Dalam buku teks halaman 99, kita lihat karya, mari kita baca sama-sama. Karya Seni Negaraku. Cikgu Hazim menampal gambar bangunan-bangunan bersejarah pada papan putih. Cikgu Hazim menerangkan cara menghasilkan montaj kepada murid-murid di dalam kelas. Baik, murid-murid sekalian, mari kita fokuskan kepada perkataan montaj di sana. Cikgu percaya awak sudah mengenali ataupun sudah mendengar berulang-ulang tentang perkataan montaj. Ya, terutamanya kita sudah belajar dalam pendidikan seni. Cikgu-cikgu awak, cikgu yang mengajar pendidikan seni, cikgu percaya pasti sudah mengajar awak tentang montaj. Untuk itu kita ulang lagi apa maksud montaj ni, murid sekalian. Montaj ialah gabungan gambar yang terdiri daripada bahagian berasingan yang digabungkan menjadi satuan yang menarik. Ya, gambar-gambar yang berasingan kita ambil daripada majalah-majalah dan sebagainya, kita kumpul dan kita lekat, satukan menjadi satu gabungan yang menarik. Okey? Ini contoh dia murid. Gambar pertama kita lihat gambar Menara Sultan Abdul Samad. Semua kita tahu di mana Menara Sultan Abdul Samad ni. Di Kuala Lumpur. Setiap kali hari kemerdekaan biasanya akan dilangsungkan di kawasan ini. Dan seterusnya gambar kedua kita lihat Menara Condong. Menara Condong di mana? Teluk Intan. Dan seterusnya gambar yang ketiga Kota Formosa. Kota Formosa ini terkenal, sangat-sangat terkenal. Di mana murid-murid? Di Melaka. Kalau awak melancong bersama ibu bapa awak, bolehlah pergi ke Melaka dan melihat sendiri bagaimana keadaan Kota Formosa ni. Ini bandar bersejarah ni di Melaka. Baik murid-murid, setelah kita gabungkan gambar tadi, cuba kita lihat kembali di dalam buku teks awak daripada gambar-gambar tu, maka
murid-murid boleh menjawab apa yang ditanya oleh cikgu. Cuba lihat dalam buku teks tu, Cikgu Azim bertanya kepada murid-muridnya, apakah nama bangunan-bangunan bersejarah ini? Jadi apabila ada gambar tadi, kita pun ada maklumat sedikit, maka kita boleh menjawab kan dengan mudah apa tu soalan-soalan yang dikemukakan oleh cikgu tadi. Contoh dia, soalan yang dikemukakan oleh cikgu, apakah nama bangunan-bangunan bersejarah ini? Jadi awak pasti akan dapat jawab berdasarkan gambar tadi. Bangunan-bangunan ini ialah, nama bangunan-bangunan bersejarah ini ialah Menara Sultan Abdul Samad, Menara Condong Teluk Intan dan Kota Pamosa. Mudah. Jadi awak jadi mudah boleh menjawab soalan yang dikemukakan oleh cikgu awak dengan mudah. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar buku teks itu. Baik. Seterusnya kita beralih kepada aktiviti yang kedua. Mengenal pasti kata ganda penuh mengikut konteks. Kata ganda penuh. Baik, sebelum kita teruskan pembelajaran kita lihat dulu info dalam Munsicilik yang terdapat. Kita baca sama-sama. Kata ganda penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar. Cikgu ulang. Kata ganda penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar. Contoh, kata dasar gambar, gambar-gambar. Kertas, kertas-kertas. Majalah, majalah-majalah. Huruf, huruf-huruf. Dan seterusnya perkataan-perkataan. Banyak lagi. Kata ganda penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar. Awak boleh cari sendiri contoh-contoh yang lain. Diulang semula. Lihat. Ini dia. Pengelasan. Lebih mudah lagi murid-murid. Cikgu boleh kelaskan macam ni. Gambar-gambar. Jadi awak tak boleh katakan ataupun awak sebut gam saja. Gam, gambar. Tak boleh. Salah. Yang sebenarnya gambar, gambar. Begitu juga baj, baju. Tak boleh. Tak boleh baj. Awak mesti tak boleh baj, baju. Awak mesti baju, baju. Gambar, satu keping saja. Menunjukkan satu keping. Tak banyak. Tapi kalau sebut berulang, gambar, gambar, maknanya lebih daripada satu keping. Faham murid-murid? Cuba harap semua fahamlah. Mudah. Penjelasan macam ni awak boleh faham. Diteruskan lagi. Contoh juga bagi. Sebelah tu awak lihat ada sebuah buku saja. Jadi buku. Dan di sebelah dia ada buku-buku. Banyak buku. Jadi buku-buku. Sebelah kiri buku dan sebelah kanan banyak buku. Buku-buku. Dan untuk menyantumkan buku tanda penuh ni, dia mesti ada tanda sempang. Di tengah-tengah. Buku-buku. Ingat tu, murid-murid mesti ada tanda sempang. Tolak, sempang. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sempang, bukan tolak. Baik, seterusnya kita lihat lagi. Apa dia murid-murid? Kita tahu awak semua suka ni. Basikal. Kebanyakan awak, cikgu percaya, memiliki basikal. Macam-macam basikal awak ada. Baik, okey. Gambar pertama kita lihat sebelah kiri basikal. Dan untuk sebuah basikal saja. Dan sebelah tu banyak basikal. Jadi kita panggil dia basikal-basikal. Kata ganda penuh. Kata dasar basikal. Dan kita ulang basikal-basikal. Menunjukkan banyak basikal. Okey murid-murid. Kita lihat lagi. Dalam pada itu murid-murid. Kita kena ingat. Jangan sekali-kali menggunakan perkataan pelbagai, seluruh, berbagai-bagai, para, banyak dan semua. Untuk apa? Untuk menyambung kata ganda, untuk menggunakan kata ganda awak tadi. Seperti basikal-basikal kan. Contoh dia, terdapat banyak basikal-basikal rosak di rumah saya. Terdapat banyak basikal-basikal rosak di rumah saya. Ayat dia macam betul, tak ada kesalahan. Tapi sebenarnya
Itu adalah ayat yang salah, yang tidak gramatis lagi. Banyak, apabila awak letakkan banyak, berulang, menunjukkan bersikal sudah menunjukkan banyak. Jadi apabila awak tambah lagi dengan banyak, perkataan banyak, maka ayat kita ataupun ayat awak itu menjadi tidak gramatis lagi. Dan sudah menjadi kesilapan dalam ayat itu. Terdapat kesilapan dalam ayat itu. Kena ingat murid-murid, ingat jangan gunakan pelbagai bersikal-bersikal, salah. Kan? Ataupun terdapat pelbagai bersikal-bersikal, salah. Terdapat banyak, terdapat para, tak guna, tak boleh digunakan. Okey? Boleh faham? Ingat tu. Seterusnya, kita lihat. Mari kita beralih kepada aktiviti yang ketiga. Baik, kita sudah belajar kata ganda penuh. Kata ganda penuh. Sekarang tibalah masanya untuk kita gunakan kata ganda penuh yang kita belajar tadi. Di dalam petikan yang dikosongkan ini. Kita nak lengkapkan petikan ini dengan perkataan ataupun kata ganda penuh yang kita telah pelajari sebentar tadi. Cikgu percaya murid-murid sudah faham. Baiklah, mari kita lengkapkan sama-sama. Sebelum awak salin dalam latihan awak nanti, kita lengkapkan bersama dulu. Saya perlu salin sekarang. Baik, aktiviti 3, menggunakan kata ganda penuh mengikut konteks. Baik, murid-murid. Mula-mula, kenal pasti huruf-huruf dan apa dia murid? Ya, betul. Pandai murid. Kenal pasti huruf-huruf dan perkataan-perkataan yang diperlukan. Kemudian guntingkan. Apa yang kita guntingkan murid-murid? Apa dia? Ya, betul. Kemudian guntingkan gambar-gambar itu dengan berhati-hati. Ayat ketiga. Seterusnya, tampalkan huruf-huruf dan gambar-gambar yang telah digunting pada kertas lukisan. Seperti awak biasa buat dalam pendidikan seni awak kan. Cikgu seni awak dah ajar ni benda-benda ni. Apa itu montaj tadi kan. Hias montaj dengan kertas-kertas berwarna atau bahan-bahan daripada apa? Murid. Ya, betul. Daripada majalah-majalah dan surat khabar. Akhir sekali, tampalkan. Apa yang kita tampalkan? Akhir sekali, tampalkan montaj-montaj yang telah siap di sudut hasil kerja murid. Faham murid? Boleh tak? Cikgu percaya dan yakin sangatlah awak boleh buat ataupun awak boleh melengkapkan petikan ni dengan kata ganda penuh yang sesuai. Ini dah apa tu? Jawapan yang sebenar tadi kan? Sama sekali apa? Perkataan-perkataan yang diperlukan. Yang kedua, gambar-gambar itu dengan berhati-hati. Ayat ketiga seterusnya, tampalkan huruf-huruf dan gambar-gambar yang telah digunting pada kertas lukisan. Hias montaj dengan kertas-kertas berwarna atau apa? Berwarna atau bahan-bahan daripada majalah-majalah dan surat khabar. Dan yang kelima yang terakhir, akhir sekali tampalkan montaj-montaj yang telah siap di sudut hasil kerja murid. Boleh murid? Ya, boleh. Bagus. Sabas. Dan kita telah berada di hujung pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu murid jangan lupa buat ataupun siapkan latihan tambahan yang cikgu beri di bawah, yang cikgu beri ya. Ada cikgu tulis ataupun tuliskan di dalam arahan yang telah cikgu bagi. Jadi demikian sahajalah pembelajaran kita pada kali ini murid-murid. Cikgu harap semua murid gembira dan buat kerja dengan senang hati.
Ingat murid-murid, harus sentiasa berada di rumah. Okey? Kita kena menang untuk menentang COVID-19. Jadi untuk itu, tak perlu keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Biarlah bapa saja yang akan pergi keluar rumah untuk membeli barang-barang keperluan kita sahaja. Baiklah murid-murid, setakat ini saja dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Sekian, terima kasih.